Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah di waktu yang istimewa, di bulan yang istimewa, kita melaksanakan satu peringatan yang istimewa, khususnya pada hari ini. Kita berada pada hari yang ke-17 Ramadan, yang sudah tentulah setiap detik, saat, waktu, hari kita berada dalam Ramadan ini adalah merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, dan satu kerugian kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang menzalimi kepada diri mereka sendiri. Maka mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang beruntung, yang mengisi waktu kita dengan amal saleh, dengan amal ibadah. Tidak ada satu waktu pun yang disia-siakan, sentiasa terisi walaupun dengan sebatas zikir, supaya setiap detik waktu yang mempunyai kurnia berbanding daripada bulan yang lain ini kita perolehi secara maksimum. Nabi SAW bersabda, inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya pada hari ada waktu yang adanya nafahat, hadiah kurnia Allah SWT. Maknanya ada waktu yang Allah tawarkan kurnianya. Apa yang mesti dibuat? Nabi kata, ala fata'arradu laha, maka hendaklah kamu berusaha untuk mencari dan mendapatkannya. Itu pada hari-hari yang biasa. Pada Ramadan setiap detiknya ada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, ada nafahat, mawahib wal atiyat dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik dan waktu. Bagaimana kita tahu? Kerana Nabi SAW bersabda, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Apabila masuk saja bulan Ramadan, dibuka pintu langit. Apa maksud dibuka pintu langit? Iaitu rahmat Allah akan sentiasa mencurah-curah di dalam bulan Ramadan ini. Dibuka seluas-luasnya pintu langit, dan peluang untuk doa dimustajabkan itu adalah sangat besar kerana dibuka pintu langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna setiap detik waktu di dalam Ramadan ini sekian banyak kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ulang lagi, beruntunglah orang-orang yang mengisi akan setiap waktu itu dengan amal soleh dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rugilah orang-orang yang mensia-siakannya. Maka di saat ini alhamdulillah, setiap detik waktu yang kita isi duduk beriktikaf, yang kita isi dengan qiraatul Quran, yang kita isi dengan majlis ilmu dan tadhkirah, setiap detik dan waktu ini sangat berharga. Dan yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, detik waktu seumpama inilah yang paling akan menjadikan kita gembira di saat nanti Allah tanya kepada kita tentang di manakah engkau telah habiskan umur dan waktumu. Maka perkara inilah yang paling teruja untuk kita beritahu kepada Allah SWT. Kerana detik waktu seumpama ini yang kita isi, itulah yang akan membela dan juga yang akan menambah nilai kita nanti di sisi Allah SWT, berbanding dari lepak-lepak dan duduk-duduk yang sia-sia, yang pasti pada waktu itu kita akan rasa malu ketika nak menjawab soalan dari Allah SWT. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, nikmat seumpama ini kita kena syukur banyak-banyak. Kenapa kita kena syukur? Kerana itu nikmat yang besar dari Allah. Yang keduanya kerana supaya dengan syukur itu bukan hanya kita akan dikekalkan dengan
kebaikan seumpama ini, bahkan ditambah oleh Allah sebagaimana yang Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tambah akan nikmat itu. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi waktu ini ataupun hari ini ke-17 Ramadan menjadi suatu kelaziman, khususnya kita mengingati kepada nuzul Al-Quran. Selain daripada itu juga mengingati tentang peperangan Badar yang juga berlaku pada 17 Ramadan. Satu peristiwa yang sepatutnya menjadi satu peringatan dan ingatan kepada kita untuk kita sentiasa mengingatinya. Kena mengingati peristiwa-peristiwa yang istimewa dan hebat, kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memberi pengaruh yang besar kepada iman seseorang dan juga memberikan kemantapan kepada jiwa, khususnya menghadapi kepada zaman yang penuh dengan pancaroba dan juga fitnah. Dalam keadaan ketika iman semakin lama semakin diuji, maka kita perlukan kepada semangat-semangat kekuatan seperti mana peristiwa-peristiwa kemenangan dan kehebatan, khususnya di zaman yang terbaik, yaitu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Begitu juga mengingati kepada peristiwa nuzul Quran yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan memberi penerangan kepada petunjuk dan juga membezakan di antara hak dengan yang batil. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh kerana itu terpilihnya Ramadan untuk diberikan kefarduan di dalam berpuasa adalah juga mengingati kepada peristiwa yang utama, yaitu nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak bicarakan tentang nuzul Quran, proses penurunan, bila dan sebagainya, tak akan selesai. Kerana di situ ada khilaf di kalangan para ulama, hatta bilakah berlakunya, tarikh-tarikh yang sepatutnya dikatakan turunnya benarnya Al-Quranul Karim, maka di situ adanya khilaf di kalangan ulama. Maka itu sebenarnya adalah merupakan daripada perkara yang ianya sudah menjadi kelaziman, yakni perbezaan-perbezaan kajian-kajian, tetapi yang kita ingin untuk ambil adalah intipati daripada peristiwa tersebut, iaitu nuzul Al-Quran. Apabila kita sebutkan turun Al-Quran, kita ingin untuk ianya lebih relate dan dekat dengan kita. Al-Quran diturunkan dengan sebab, dengan maksud, dengan objektif, dengan pertanyaan, solusi penyelesai masalah, membawa kebahagiaan dan juga memberikan peringatan-peringatan serta kabar gembira dan ancaman. Itu semua inti pati daripada Al-Quranul Karim. Apakah hubung kaitnya dengan kita? Sudah tentu ianya semuanya berkaitan dengan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kalau kita sendiri pun tak faham apa itu yang diberikan janji oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa ancaman dalam Al-Quran, sehingga kita sambil lewa dan melanggarnya, kita tak ambil peduli pun bagaimana yang diajar oleh Al-Quranul Karim, kita tak kisah pun apa yang telah pun disampaikan oleh Allah, maka bermakna sia-sialah untuk kita cuti pun nuzul Quran kalau sekiranya Al-Quran itu sendiri tidak turun kepada kita dengan maksud, dianya tak sampai pun kepada kita daripada objektifnya, daripada maksudnya, daripada kebaikannya, daripada manfaatnya, dan juga dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan nuzul Quran juga adalah bermaksud supaya Quran itu sampai kepada kita, sampai dengan maksud kita bukan hanya membaca, tetapi menghayati dan memahami dan mengamalkannya.
Maka itulah hakikat yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah merupakan imam, yakni yang kita ikut. Dia menjadi hudan, petunjuk, pedoman kepada kita. Dia yang menentukan yang mana hak dengan yang batil. Maka itu bermakna Al-Quran itu benar-benar telah pun sampai dan turun kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran itu turun dan telah selesai penurunannya. Tapi soalannya, sudahkah selesai kita dan tuntas kita melaksanakan Al-Quranul Karim? Sejauh manakah kita ini dengan Al-Quran? Ada tak Al-Quran itu apabila kita baca, kita rasa seronok dan gembira? Baru kita akan dinamakan Ahlul Quran. Ada orang tanya, macam mana kita nak jadi Ahlul Quran? Nak jadi Ahlul Quran, ya, kita baca, kita menghayati maknanya, kita memahaminya dan juga mengamalkannya, disebut Ahlul Quran. Tapi kalau kita nak senang ukuran, nak tahu kita ni Ahlul Quran atau tidak, Ahlul Quran bermaknanya kita ni dengan Al-Quran ni sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ialah apabila kita baca Al-Quran, kita akan rasa seronok, kita akan rasa bahagia, sebagaimana ahli-ahli laga seronok dengan muzik dan juga dengan hiburan-hiburan. Yang itu bermakna, tuan-tuan perempuan, kalau baca Quran, kalau orang lain asyik dengan lagu-lagu, dengan muzik, dengan hiburan, asyik betul, seronok dia, tuan-tuan kena rasa macam tu, baru namanya tuan-tuan dan perempuan ni Ahlul Quran. Tapi kalau rasa baca Quran, rasa beban, rasa berat, rasa payah, rasa bosan, rasa nak cepat habis. Tapi kalau buat lagu-lagu yang bukan-bukan ni, bukan main asyik kita mendengarnya, menghafalnya, melagukannya, bermakna kita masih lagi sebenarnya ada gap dan juga halangan-halangan dengan Al-Quranul Karim. Bezanya kita dengan para sahabat ketika mana membuka mushaf, mereka mengatakan hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, dengan penuh keterujaan, ini perkataan Tuhanku, ini perkataan Tuhanku. Sampai begitu sekali terujanya mereka ketika membuka mushaf, asyik, gembira. Bahkan di antara mereka yang ketika baca Quran lupa segala-galanya dengan keasyikan. Ada seorang sahabah yang ketika diamanahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal kemah-kemah kaum muslimin di saat ketika mana Nabi SAW dan para sahabat berehat di waktu malam, dibuat shift untuk berkawal supaya jangan sampai ada musuh yang cuba menyelinap ke perkemahan kaum muslimin. Maka pada waktu itu terlantiklah dua sahabat, saya lupa namanya, yang disebutkan di dalam hadis. Waktu ketika sedang berkawal dua orang ni, maka seorang berkata kepada sahabatnya, mengatakan, biar aku yang jaga dulu, engkau berehat, nanti aku dah sampai penat, aku akan kejutkan engkau dan engkau pula yang menggantikan, supaya kita tak menjadi orang yang mengantuk kedua-duanya. Maka sahabat ni pun yang berjaga tadi dan sahabat yang seorang ni pun tidur sekejap. Ketika dia berjaga, dia merasakan bahawa waktu yang dia ada ketika berjaga itu tak disia-siakan. Dia melaksanakan solat, dia solat Allahu Akbar sambil berkawan, Allahu Akbar, dan dia membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu dia membaca surah Al-Kahfi, dan riwayat disebutkan. So dia baca surah Al-Kahfi dan dia asyik di dalam menghayati dan juga membacanya. Ternyata ada satu musuh daripada jauh melihat ada seorang muslim, tentera muslim yang bangun dan mengawal. Maka dia ambil panah dan dipanah, kena kepada tubuh sahabat ni. Sahabat ni tak berhenti solatnya, dicabut tanah itu dan disambung solatnya. Dipanah yang kedua pun sama, kena di tubuhnya, dicabut dan juga dilanjutkan solatnya. Tetapi darahnya telah mengalir
dan darah itu mengalir mengenai kepada sahabatnya yang sedang tidur, sehingga terbangun sahabat itu. Terkejut melihat darah yang ada, melihat kepada sahabat yang sedang salat, kemudian disegerakan salatnya, diberikan salam. Kemudian sahabat itu mengatakan, kenapa kamu tadi tak bangunkan aku ketika panahan yang pertama? Kata sahabat itu, aku pada waktu itu asyik membaca suratul kahfi. Subhanallah, aku pada waktu itu sedang asyik membaca suratul kahfi, tak rasa sakit, tak rasa terganggu, asyik dengan suratul kahfi. La ilaha illallah. Kalau tidak kerana, kata dia, kalau tidak kerana aku tadi berfikir, kalaulah sekiranya aku melanjutkan bacaan-bacaan yang seterusnya daripada Al-Quran akan nantinya membawa bahaya kepada kaum muslimin, sudah tentu aku akan lanjutkan. Subhanallah. Ini yang disebutkan dengan adil Quran. Orang-orang yang ketika membaca Al-Quran merasakan kemanisannya, merasakan keladatannya ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka inilah yang sepatutnya kita usahakan di dalam Ramadan. Ketika disebutkan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, adalah untuk kita jadikan Al-Quran itu apabila kita baca, kita merasa seronok dan asyik. Siapa yang lebih asyik membaca Al-Quranul Karim kalau tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ketika mana dia nak tahu tentang ibadah malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil keputusan untuk tidur di rumah Sayyidatuna Maimunah yang merupakan mak saudaranya, mahram dia, yang merupakan isteri, salah seorang isteri baginda Rasulullah SAW, yang dia tahu pada waktu itu jadual isteri Rasulullah adalah Sayyidatuna Maimunah. Maka dia dah awal-awal dah datang dan tidur di situ. Untuk apa? Untuk memerhatikan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di waktu malam. Maka setelah Nabi kembali dan Nabi tidur, kemudian Nabi bangun, kata Ibnu Abbas dalam riwayat, dia melihat Nabi berwuduk dengan sangat sempurna. Kemudian Nabi mengangkat takbir, melaksanakan salat 2 rakaat yang ringkas. Ibnu Abbas ikut kepada Nabi SAW salat. Kemudian setelah itu Nabi menambah rakaat yang seterusnya. Bermulalah pengalaman yang begitu luar biasa daripada Ibnu Abbas. Sampai-sampai pengalaman itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah pengalaman yang tak dapat dia lupakan. Kenapa? Kerana waktu ketika mana setelah rakaat yang 2 rakaat ringkas yang didirikan oleh Nabi, pada waktu setelah itu Nabi mendirikan salat. Setelah suratul Fatihah, Nabi membaca suratul Baqarah. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah dengan kepandaian Al-Quranul Karim, dia menghafal, dia mengetahui itu adalah suratul Baqarah. Dia tahu bahawa surah yang paling panjang adalah suratul Baqarah, tapi dia bersangka dengan mungkin Rasulullah hanya akan membaca 100 ayat. Tapi setelah berlalu 100 ayat, Nabi menambahnya, dan dia mengatakan, aku rasa mungkin sampai 200 ayat. Tapi disambung oleh Nabi SAW sehingga selesai suratul Baqarah. Bayangkan, kenapa demikian bacaan Nabi? Kerana cintanya Nabi kepada Al-Quranul Karim. Kata Ibn Abbas, saya sebutkan tadi pengalaman Ibn Abbas cerita dalam riwayat, sampai-sampai aku mempunyai niat yang tak baik, dia kata, ketika aku ikut Nabi solat tu, Nabi baca surah Al-Baqarah, aku menyangka 100 ayat. Kemudian Nabi sambung, aku ingat 200. Kemudian akhir surah Al-Baqarah. Kemudian dia rukuknya sama panjang dengan qiyamnya. Kemudian Nabi tidak, dan Nabi sujudnya sama dengan rukuknya, panjang. Salat baginda Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, sehingga aku mempunyai niat yang kurang baik. Apa niat yang kurang baik? Iaitu kalau boleh dia nak mufaraqah dan berhenti salat. Masya Allah. Ya, Ibn Abbas pada waktu itu umurnya berapa tahun? Sebenarnya masih muda, masih kanak-kanak. Kenapa Nabi demikian? Bacaan Nabi SAW begitu panjang. Setelahnya dibaca surah An-Nisa, disebutkan riwayat surah yang panjang-panjang. Kenapa? Kerana keasyikan Nabi SAW membaca Al-Quran. Kerana
keterujaan Nabi membaca Al-Quran. Sebab tu kita tahu dalam Ramadan ini Jibril akan turun setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW untuk Nabi bertadarus dengan Jibril sampai di akhir umur Nabi. Kata Nabi, Jibril bukan sekali turun setiap hari tapi 2 kali. Maksudnya apa? Semakin di penghujung umur semakin banyak bacaan Al-Quran baginda Rasulullah SAW. Kita macam mana? Kenapa tak baca Quran? Dah tua, kita kata. Kenapa tak lama sangat, sikit je baca Quran? Dah tua. Tak, Nabi semakin di penghujung umurnya semakin banyak membaca Al-Quranul Karim. Itu disebutkan dalam hadis, sehingga Nabi mengatakan, aku dapat faham bahawa ketika Jibril turun kepada aku 2 kali pada tahun itu, maka bermakna ajalku dah tak lama dah, kata Nabi SAW. Bermakna kita ni kena standby banyak-banyak baca Quran, sebab ajal kita semakin dekat. Tuan-tuan dan puan, jadi dalam peringatan nuzul Quran ni ada beberapa pengajaran yang mungkin kita boleh ambil sedikit sebagai amalan kepada kita. Kita ambil, kalau kita nak ceritakan tentang intipati Al-Quranul Karim, sudah tentu memang waktu kita tak cukup pun. Cukup dengan beberapa daripada pengajaran, hatta dari susunan surah-surahnya mempunyai pengajaran. Contoh yang kita boleh untuk ambil daripada pengajaran adalah dari susunan surahnya, bermula dari suratul Fatihah yang disebutkan dengan Ummul Quran, Sab'ul Masani. Al-Fatihah diambil daripada perkataan fatah, pembukaan, iaitu kita ambil pengajaran daripada Al-Quran. Setiap sesuatu yang kita nak buat mesti ada pembukaannya, dan seafdal-afdal pembukaan itu adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan hamdalah. Kan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebaik-baik daripada permulaan amal. Setiap kita nak bermula sesuatu, baca bismillah, dan setelah selesai sesuatu ucapkan alhamdulillah. Ambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim, secara tak langsung diajarkan kepada kita. Dan Al-Fatihah sendiri pun sepatutnya menjadi satu rutin bacaan kita di dalam memulakan kepada sesuatu dengan suratul Fatihah. Kerana suratul Fatihah adalah merupakan surah yang paling azam, yang paling agung. Kata Nabi SAW, ketika Allah turunkan Zabur, Injil, Taurat dan Injil, ya, yang itu semuanya kalamullah, pasti semuanya indah, semuanya hebat. Kerana setiap yang ada nisbah kepada Allah SWT, apatah lagi kalamnya, mempunyai kehebatan-kehebatan. Akan tetapi tak ada yang dapat menandingi suratul Fatihah, kata baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Oleh kerana itu Al-Fatihah kita jadikan amalan. Nak mula sesuatu, baca Al-Fatihah. Hatta ketika mana kita sakit pun kita baca Al-Fatihah. Kalau ada orang minta kita doa, kita baca Al-Fatihah. Kerana Nabi sendiri mengiktiraf surah Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, jampi. Jadi kalau ada orang minta doa, saya ni tak sihat, kita letakkan tangan kita, baik itu di tempat sakit dia, dan kita baca Al-Fatihah dengan niat syifa. Kerana itu telah pun jelas riwayat ketika mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang telah pun menggunakan surah Al-Fatihah untuk mengubati satu pemimpin kaum yang asalnya sombong, tak mahu untuk jamu dan menolong kepada kaum muslimin yang sedang dalam musafir. Tapi ketika dia disengat dengan binatang bisa, maka Abu Sa'id Al-Khudri gunakan baca Al-Fatihah sehingga dia diberikan 30 ekor kambing sebagai upah. Bayangkan, dia dapat 30 kambing, punyalah apa namanya, memahami bahawa penyakit yang dialami oleh ketua tu, disengat tu, adalah satu yang mustahil untuk sembuh. Tapi kerana dia baca Al-Fatihah, kemudian dia ruqyah, sembuh seketika itu juga. Bawa balik 30 ekor dengan sahabat. Jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, kambing mana kamu dapat ni? Kami dapat daripada ruqyah, jampi. Kata Nabi, dengan apa kamu jampi? Dengan surah Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu surah jampi, kata Nabi SAW. Maka bagaimana Rasulullah kami ambil upah ni? 30 ekor. Kata Nabi SAW, sembelih dan makanlah, dan jangan lupa ajak aku sama, kata baginda Rasulullah SAW. Jadikan amalan suratul Fatihah.
Buka setiap satu dengan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan, kemudian kita tengok dalam Al-Quran permulaan ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menyebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, tengok dimulakan, ini Al-Quran adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk kepada orang yang bertakwa. So dimulakan dalam surah Al-Baqarah itu adalah supaya kita buka Al-Quran dengan yakin. Bukan kita buka tu macam buka buku-buku cerpen ataupun novel yang direka, tak. Bukalah Al-Quran nak baca dengan yakin, kerana dengan yakin itulah membuahkan amal. Sekian banyak dalam Al-Quran perintah, sekian banyak dalam Al-Quran larangan, sekian banyak dalam Al-Quran anjuran. Tapi apabila kita buka dan baca, berapa banyak yang kita amalkan daripada apa yang kita baca? Bergantung sejauh mana keyakinan kita. Betul? Yalah, kalau kita buka satu magazine majalah tu dibuka, oh ada iklan, tengok macam menarik je. Kita apabila dia tengok dengan warna, dengan dia punya testimoni, kata dia cerita dia bagus produk ni, akhirnya kita beli. Kenapa kita buka majalah? Baru buka je, tapi kenapa kita beli? Atau kita hari ni tak ada majalah lah, hari ni kita buka apa? Laman web, kita buka Shopee contoh. Kenapa yang kita beli? Sebab kita yakin, kita percaya dengan produk tu, kita beli. Tapi kenapa kita buka Al-Quranul Karim, kita tak amal? Kenapa kita tak buat? Kerana kita tak berapa yakin. Kita tak berapa yakin. Kalau kita yakin, pasti kita buat. Kalau kita yakin, pasti kita akan amalkan. Sebab tu ketika mana Al-Quran beritahu kat kita, dzalikal kitabu la raiba fi, ini Al-Quran adalah kitab yang tak ada keraguan, kamu kena yakin. Hudal lil muttaqin, dianya petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Bermakna apabila kita yakin, maka keyakinan itu akan membuahkan amal, dan amal yang paling utama untuk kita buat alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada benda-benda yang gaib, yang tak nampak, pahala, dosa, begitu juga syurga, akhirat, barzakh. Kemudian didiasasikan amalan itu dengan as-salah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, dengan menunaikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga sebahagian daripada hartanya diinfakkan. Dan ini adalah cara dalam kita menyusun kedekatan hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Kerana susunan Al-Quran ini adalah merupakan susunan dari Allah SWT. Sebab itu apabila kita sebutkan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di samai dunia, diturunkan sekaligus oleh Allah SWT, 30 juzuk, 114 surah diturunkan oleh Allah, yang mana susunannya seperti mana susunan yang kita ada sekarang ini. Walaupun ketika turun kepada Nabi adalah bersusunan yang berbeza-beza, bermula dengan surah Al-Alaq, iaitu 5 ayat daripada Iqra. Kemudian setelah itu surah Al-Muzammil atau Mudaththir. Kemudian setelah itu daripada surah-surah ataupun ayat-ayat yang lain. Tapi ternyata sebenarnya Quran itu telah disusun oleh Allah SWT sejak azali lagi. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian barulah diturunkan secara peringkat-peringkat kepada baginda Rasulullah SAW ala hasbil waqa'i, atas keadaan-keadaan, keperluan-keperluan yang tertentu, sehingga sempurnalah selama 22 tahun 22 bulan 22 hari turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lengkap dan sempurnalah Al-Quran yang ada bersama dengan kita di saat ini. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peringatan-peringatan seumpama ini sepatutnya
menjadi sebab kepada kita ini semakin dekat dengan Al-Quran, semakin kasih kepada Al-Quran, semakin yakin kepada Al-Quranul Karim, sehingga apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran kita tolak. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ada orang kata ni pakai ekonomi cakap, oh kita kena ada riba baru kita boleh, ekonomi kita boleh jalan, kita boleh hidup, barulah. Mana yang kita nak pegang, Al-Quran ke pakai ekonomi? Tak, Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab yang tak ada keraguan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah. Jadi kita sebutkan tadi, kita nak ambil pengajaran dari surah Al-Fatihah sebagai pembuka. Bermakna setiap sesuatu ada pembukanya, dan pembuka yang kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim seperti diajarkan dalam surah Al-Fatihah adalah dengan bismillah, dengan nama Allah, dengan hamdalah, dengan doa yang kita lihat ada di dalam surah Al-Fatihah. Baik, ada nama-nama surah, dan nama-nama surah ini, hatta nama surah pun sebenarnya sudah pun dinamakan oleh Allah SWT. Oleh kerana itu Nabi SAW menyebutkan nama-nama surah seperti dalam riwayat. Jadi kita nak ambil pengajaran, nama surah saja mempunyai pengajaran supaya kita relatekan dalam penghayatan kita kepada nuzul Al-Quran. Al-Fatihah pembuka. Al-Baqarah, suratul Baqarah. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Iaitu lembu betina, merujuk kepada peristiwa yang diceritakan di dalam itu tentang Bani Israel, yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih lembu betina. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Al-Baqarah ini adalah supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang apabila diperintahkan oleh Allah itu tak banyak songeh, seperti mana yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah perintahkan untuk sembelih lembu, banyak tanya lembu macam mana, kemudian warna apa, kerja lembu tu apa, sehingga menambah beban dan akhirnya menyusahkan kepada. Itu kita nak ambil dalam kehidupan kita ni. Kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Kalau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Tidak wajar bagi kita orang beriman untuk nak tanya apa hikmahnya, apa kelebihannya. Tak wajar kepada kita. Kenapa? Kerana kita beramal dengan iman. Tinggalkan hikmah itu untuk orang-orang yang kurang imannya atau orang yang tak beriman. Adapun kita beriman, sami'na wa ata'na, tapi pasti ada hikmahnya. Itu yakinnya kita. Tapi kalau nak buat baru tak tanya dulu hikmahnya, bermakna kita ada masalah iman. Seperti mana Bani Israel kita diperintahkan oleh Allah, banyak tanyanya, banyak songehnya, sehingga menyusahkan. Kemudian daripada setelah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Apa maksud Ali Imran? Ali maknanya keluarga Imran. Bermakna awal pertama yang utama kepada kita sebagai hamba adalah kita kena jaga betul hubungan kita dengan Allah dan taat kepada Allah. Yang keduanya adalah menjaga hubungan kekeluargaan. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini yang paling banyak mencabar kehidupan manusia adalah hubungan kekeluargaannya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat, tuan-tuan puan-puan salat, melakukan ibadat, melakukan taat kepada Allah, tapi putus silaturahim, maka tak ada apa pun nilai amal ibadah tuan-tuan. Kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang silaturahim, kata Nabi, ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Allah SWT telah pun sangkutkan hubungan silaturahim itu di tempat yang paling agung, paling hebat, namanya Arash Allah SWT. Maknanya notice board yang paling hebat adalah di Arash, dan notis yang Allah gantung kat situ adalah
tentang silaturahim. Bahkan Allah berfirman kepada silaturahim, wahai Ar-Rahim, namamu diberi sempena nama aku Ar-Rahman. Ridha tak engkau siapa yang menyambungnya tersambung hubungan dengan aku, dan siapa yang memutuskan maka terputus hubungan dengan aku. Tuan-tuan, maksudnya apa? Kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, tapi putus silaturahim. Apa maksudnya? Putus hubungan dengan Allah. Apa makna salat kalau tak ada hubungan dengan Allah? Apa makna puasa kalau terputus hubungan dengan Allah? Baca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Demikian seawal daripada surah-surah Al-Quran sudah menyentuh mengenai tentang keluarga. So kita kena jaga hubungan kekeluargaan kita ni. Oh, dia memang adik-adik saya tu ada yang tak baik, saya marah dengan dia, saya benci dengan dia sebab dia jahat. Jahat ke, baik ke, selagi dia adalah keluarga kita, kita dituntut untuk menyambung silaturahim. Adapun jahat dia, adapun teruk dia adalah ujian. Bukankah kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah SWT? Ada orang diuji dengan ibu bapanya, ada orang diuji dengan adik-beradiknya, ada orang diuji dengan kawannya, ada orang diuji dengan jirannya, ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan pangkatnya. Kita mungkin diuji dengan adik-beradik kita. Tapi ingat, lulus kamu dengan ujian ini, lulus hubunganmu dengan Allah, gagal kamu menanganinya, gagal hubungan dengan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, surah yang keempat, sudah hari 114 surah, jenuh dah kita pukul apa nak habis ni. Tak apa, saya sekejap je, tak semua saya akan bahaskan, tapi peringkat tu yang penting. Setelah itu surah yang keempat adalah surah An-Nisa. Nak cerita apa? Tentang orang-orang perempuan. Sebab itu dalam khutbah terakhir Nabi pun, Nabi di antara pesan, uzakkirukum bin nisa, aku ingatkan kamu tentang perempuan, dan aku pesan kamu sungguh-sungguh untuk jaga orang perempuan. Kalau dia isteri, kamu kena berbuat baik kepada dia. Kalau dia anak, kamu kena jaga sungguh-sungguh anak kamu. Kalau dia ibu, jaga perasaannya. Demikian Islam memuliakan kepada Al-Quran kepada perempuan. Bermakna orang perempuan itu menjadi keutamaan untuk kita berikan perhatian, khususnya orang lelaki. Sebab itu diletakkan dianya di awal-awal surah di dalam Al-Quran, untuk supaya kita menitik beratkan daripada hak-hak perempuan yang mesti diberikan dengan sebaik-baiknya. Jadi wahai suami, kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kalau kamu nak tahu orang lelaki yang paling baik, kamu ni baik ke tidak? Kalau kita kata dia ni orang orang yang paling bagus dan sebagainya, bukan banyak sedekahnya, bukan dengan banyak di masjid solatnya, bukan dianya boleh azan jadi imamnya, minta maaf, tapi ukurannya adalah sejauh mana dia baik terhadap isterinya. La ilaha illallah. Mungkin dia imam, mungkin dia ustaz, mungkin dia ahli ibadat, mungkin dia ahli sedekah, tapi dia tak baik kepada isterinya. Tak baik dia. Ukuran baik, kata Nabi, adalah sebaik mana dia melayan dan menangani kepada isterinya, menguruskan kepada isterinya dan keluarganya. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, yang kelima adalah suratul Maidah. Nak beritahu kepada Al-Maidah apa? Tentang makanan. Nak cerita kata kita kena jaga sumber makanan kita ni. Nak jaga sumber makanan daripada sumber yang halal. Dan halal itu ada dua keadaan, baik zat ataupun daripada sumber. Zat maksudnya ialah khinzir haram, arak haram, yang najis haram. Itu zat yang haram. Berapa ramai orang yang memang dia tak makan khinzir. Kenapa tak makan khinzir? Haram. Kenapa tak minum arak? Haram. Tapi sumbernya haram. Apa sumber yang haram? Daripada rasuah, daripada zalim kepada orang, rampas hak orang lain, makan harta daripada secara batil. Ni kita nak berbuka puasa, pastikan dari sumber yang halal. Kerana kalau kamu berbuka daripada yang haram, maka akan pasti menjejaskan puasamu dan nilaimu di dalam Ramadan ini.
Kalau ada yang terbuat dan terbuat yang haram, maka pastikan dianya dipulangkan balik kepada haknya. Suratul Maidah tentang sumber makanan. Puan-puan dulu, orang perempuan zaman dulu, ketika suami dia nak keluar kerja, selalu dia pesan kepada suami dia. Ini cerita dalam kitab. Pesanan dia lebih kurang sama di antara isteri yang lain. Apa dia? Abang, jaga diri baik-baik, kerja dengan amanah, carilah rezeki yang halal. Itu pesanan isteri ya. Kalau dia nak lepaskan suami dia pergi kerja, dia kata apa? Pastikan abang nanti cari sumber betul-betul yang halal, bawa yang halal. Kalau abang bawa nanti balik kerana nak cari yang halal tu susah dapat sedikit, kami akan mampu insya-Allah sabar. Kata ni orang perempuan zaman dulu ni. Tapi kalau abang bawa daripada yang banyak-banyak tapi yang haram, kami tak mampu sabar menanggung api neraka Allah. Itu orang perempuan zaman dulu. Zaman sekarang, bang tolonglah bawa banyak-banyak, tak kisahlah macam mana pun, bukan orang kat sini lah, orang tempat lain. La haula wala quwata illa billah. Hari ini ukurannya berapa banyak suami dia boleh bagi material, kemewahan. Bukan itu ukurannya, tetapi halal, tetapi taibah, iaitu yang baik, yang halal, yang taib. Ini yang sepatutnya dititik beratkan, kerana itu Al-Quran letakkan di awal-awal surah itu tentang suratul Maidah, kemudian surah Al-An'am, kemudian surah Al-A'raf, yang insyaAllah nanti kita akan sambung kalau ada rezeki lagi kita bersama. Saya rasa sedikit sebanyak daripada awal itu pun sudah membawa satu kesan yang besar untuk kita, sama ada meneruskan atau memperbaiki daripada apa-apa yang telah kita sebutkan itu. Sehingga insya-Allah kalau betul-betul kita menghayati tentang juzuk Al-Quran dan kebersamaan kita dengan Al-Quran, insya-Allah kehidupan kita akan bahagia, kehidupan kita akan harmoni, bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat bulan Al-Quran, bulan Ramadan Al-Mubarak, dan dengan berkat puasa yang kita jalani di saat ini, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, amal kita diberikan oleh Allah taufik hidayah, iman kita dimantapkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan daripada matlamat yang dijanjikan, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi ahli Quran, menjadi orang yang sentiasa dipandu dengan Al-Quran, sentiasa berdamping dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, baik nanti di dalam kubur, apatah lagi nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan Al-Quran dan puasa mudah-mudahan menjadi satu gandingan yang sangat mantap untuk memberi syafaat kepada kita. Didahulukan dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.